Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka majlis kita terlebih dahulu dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kadar ilahi kerana kita dapat berkumpul bersama-sama pada petang yang barakah ini bagi melaksanakan muzakarah jawatankuasa fatwa bagi negeri merah pada sesi yang ke-20. Okey, untuk pengetahuan semua muzakarah pada hari ini diadakan adalah bertujuan untuk membincangkan satu hukum yang melibatkan diri dalam perniagaan anatomi. Okey. Sebelum saya meneruskan majlis kita pada hari ini, sukacitanya saya ingin memperkenalkan iaitu saya Dr. Muhammad Nur Zakar bin Salihuddin selaku mufti bagi Kerajaan Negeri Merah. Seterusnya saya memperkenalkan iaitu Ustaz Muhammad Lokman bin Abdul Salam selaku setiausaha saya pada hari ini. Kemudian seterusnya saya perkenalkan iaitu Dr. Wan Muhammad Aiman bin Wan Abdul Manan selaku pensyarah di Universiti Sultan Zainal Abidin. Dan untuk pengetahuan semua, beliau kini sedang mengkaji tentang isu anatomi yang hangat diperkatakan pada hari ini. Seterusnya saya memperkenalkan iaitu Ustazah Nur Adila binti Ayub selaku pegawai istimbat 1. Seterusnya saya memperkenalkan juga iaitu Ustazah Nurul Farhana binti Muhammad Fikri selaku pegawai istimbat 2. Seterusnya saya perkenalkan iaitu Ustazah Ain Maisarah binti Abdul Rahim selaku AJK Fatwa 1. Dan yang terakhir sekali panel kita pada hari ini iaitu Ustazah Farah Izzati binti Muhammad Saufi selaku AJK Fatwa 2. Okey, baiklah. Maka dengan ini saya ingin meneruskan atur cara kita pada hari ini, iaitu saya ingin bertanyalah kepada setiausaha saya iaitu Ustaz Muhammad Lokman Ustaz, saya nak bertanya, bagaimana Ustaz tentang isu anatomi ni yang hangat diperkatakan? Apa kontroversi yang berlaku pada perniagaan anatomi ni? Jadi mungkin Ustaz boleh mengupas sedikitlah apa kontroversi yang berlaku isu ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sahibus Samahah Datuk Muhammad Zakwan dan juga kepada ahli-ahli jawatankuasa fatwa Kerajaan Negeri Merah. Jadi saya akan menerangkan secara ringkas tentang isu penglibatan umat Islam di dalam anatomi yang menjadi satu polemik pada masa kini. Perniagaan anatomi ini semakin berkembang di Malaysia dan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat yang berminat untuk menyertai dan menambahkan pendapatan mereka khususnya pada musim pandemik ini. Akan tetapi terdapat beberapa kontroversi yang telah menimpa syarikat anatomi ini. Antaranya adalah anatomi ini dikatakan sebagai penyumbang kepada dakwah kristianisasi dan juga menjalankan aktiviti perniagaan mengikut sistem multi-level marketing iaitu MLM. Disebabkan syarikat tersebut dikatakan menyalurkan keuntungan kepada persatu-persatu Kristian, perniagaan sedemikian tidak sepatutnya disertai oleh umat Islam kerana dengan dana tersebut tidak mustahil agama Kristian dapat disebarkan. Ini antara tuduhan yang dilemparkan kepada anatomi. Malah jika dilihat dalam undang-undang negara kita di Malaysia, terdapat enakmen yang digubal oleh kerajaan negeri supaya tidak berlaku perkembangan agama bukan Islam. Contohnya enakmen kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama bagi Bukan Islam Terengganu tahun 1980. Walau bagaimanapun, kita sebagai institusi fatwa perlulah membincangkan perkara ini dengan lebih
detail ataupun lebih terperinci agar umat Islam di negeri ini dapat pencerahan tentang hukum atomi ini. Wallahu a'lam. Okey, baiklah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Luqman atas penerangan berkenaan dengan masalah yang timbul dalam perniagaan atomi ini. Okey, baiklah. Seterusnya saya ingin bertanyalah kepada Profesor Dr. Wan Muhammad Aiman lah. Seperti mana yang saya tahu, doktor kini sedang mengajar di Fakulti Kontemporari Islam. Betul atau tidak, doktor? Betul atau tidak? Di bahagian ni, fiqh muamalat. Setahu saya kan, di bahagian fiqh muamalat. Jadi, saya pun dapat tahu juga yang kini sekarang doktor tengah membuat kajian berkenaan dengan perniagaan atomi ni. Jadi, boleh tak doktor ceritakan sedikit kepada kami, apakah itu atomi sebenarnya? Sebab yang kami tahu, kalau atom tu semua orang tahu apa itu atom. Dia berkaitan dengan sains. Tapi apakah atomi itu sebenarnya? Jadi mungkin doktor boleh memberikan pencerahan sedikit lah berkenaan dengan perniagaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Mufti. Okey, saya akan membentangkan sedikit tentang latar belakang atomi ni. Okay, atomi ini merupakan sebuah syarikat penjualan langsung yang berpekalan di Korea Selatan dan mempunyai cawangan di 14 negara. Contohnya Australia, Singapura, Malaysia dan negara kita Malaysia. Okay, syarikat ni ditubuhkan pada tahun 2009 oleh Pak Han Gil yang diperkenalkan dengan perniagaan secara rangkaian ketika beliau berumur 30-an semasa urusan perniagaan di Australia. Okay, seterusnya kita pergi kepada syarat penyertaan atomi ni. Syarat-syarat bagi menyertai perniagaan atomi ni adalah berumur 18 tahun dan ke atas dan hanya satu akaun saja yang boleh digunakan dalam satu keluarga. Seperti satu akaun bagi pasangan suami isteri dan anak yang berumur 18 tahun ke atas, satu akaun. Perniagaan ini tidak sama dengan perniagaan lain yang membenarkan ahli mendaftar akaun berulang kali dan seberapa banyak yang mereka daftar, menunjukkan yang perniagaan mereka ni maju. Okay. Hal ini berbeza dengan perniagaan atomi yang mengambil berat mengenai kualiti khusus pelanggan atau ahli. Okay. Cara menjana pendapatan dalam atomi ni okey, dibolehkan semua orang ataupun ahli menghasilkan pendapatan atomi dengan syarat hendaklah membuat belian barangan produk atomi dan memperkenalkan dua ahli baru. Namun jika penghasilan sebarang ahli baru tidak ada, ia juga boleh menjana pendapatan. Caranya telah dijelaskan di dalam ruangan plan pemasaran atomi. Okay, kelulusan daripada pihak berkuasa kerajaan masih lagi ditunggu oleh pihak syarikat ketika mana perniagaan atomi belum dilancarkan di Malaysia. Perniagaan atomi ini tidak sama dengan mana-mana perniagaan atau syarikat dalam negeri atau luar negara. Seperti yang disedia maklum mengenai produk atomi. Atomi memiliki sejumlah 150 jenis produk dan mereka akan memastikan penampilan 50 jenis produk baru itu pada setiap tahun untuk pelanggannya. Okay. Melalui temu bual dengan salah seorang ahli aktif atomi ini, iaitu Cik Khadijah, 22 tahun. Beliau menyatakan sistem perniagaan atomi ini adalah seorang ejen perlu berkongsi kepada orang ramai untuk membeli sendiri di laman web rasmi atomi. Tetapi sebelum membeli, setiap pelanggan perlu mempunyai ID terlebih dahulu. Jadi ejen tersebut berperanan mendaftarkan pelanggan. Okey, setiap pembelian yang dilakukan oleh pelanggan tersebut akan menghasilkan komisen untuk ejen. Komisen tersebut tidak diperoleh serta-merta tetapi perlu melalui bilangan poin yang dicapai oleh setiap ejen. Ejen tersebut juga perlu membeli di Atomi Mall bagi mengumpul personal PV bagi melayakkan dirinya untuk mendapatkan komisen. Itu saja daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Wan Muhammad Aiman atas penerangan berkenaan dengan perniagaan atomi ni. Jadi memang kita ketahuilah perniagaan atomi ni sebenarnya berasal daripada Korea Selatan Berasal daripada Korea Selatan yang mempunyai pelbagai cawangan di 14 buah negara.
Dan juga seperti mana yang diterangkan tadi oleh doktor, anatomi ni dia hampir serupa ataupun mungkin hampir samalah konsepnya dengan perniagaan MLM, seperti mana yang kita ketahui pada hari ini. Dan juga hasil dan juga tadi Dr. Wan tadi ada buat hasil temu bual bersama dengan siapa tadi? Doktor apa? Cik Hadijah. Cik Hadijah okey. Okey, nampaknya kita pun telah pun ketahui sedikit tentang perniagaan anatomi ni. Jadi saya nak teruskanlah kepada Ustazah Adila selaku pegawai istimewa saya yang satu, pegawai istimewa saya satu pada hari ini. Mungkin Ustazah lah, mungkin yalah, kita pun tahu anatomi ni hampir serupa dengan MLM. Jadi saya nak minta pandangan Ustazah lah berkenaan dengan perniagaan MLM ni. Macam mana Ustazah? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Samad. Waalaikumsalam. Okey, anatomi adalah satu perniagaan yang berkonsepkan multi-level marketing ataupun sistem jualan langsung. Okey, dalam istilah FIT, perniagaan yang dijalankan dengan sistem jualan langsung disebut sebagai samsara. Samsara adalah aktiviti yang terdiri daripada pengedar, ejen dan ahli. Aktiviti ini termasuk dalam akad ijarah, suatu transaksi yang memanfaatkan orang ramai dengan insentif dan bonus. Okey, dalam kitab Fiqh Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah terdapat dua pandangan ulama berkenaan hukum perniagaan sistem jualan langsung. Pendapat pertama mengatakan bahawa harus melakukan perniagaan sistem jualan langsung, manakala pendapat kedua pula menegah perniagaan sistem jualan langsung kerana berpendapat bahawa ia adalah haram menurut syarak. Pendapat kedua ini dipegang oleh kebanyakan ulama kontemporari. Okey, untuk pendapat pertama yang mengatakan bahawa harus menjalankan perniagaan sistem jualan langsung, mereka berpegang dengan kaedah fiqh yang berbunyi al-aslu fil asya' al-ibahah, iaitu hukum asal bagi sesuatu perkara adalah harus. Berdasarkan kepada kaedah ini, hukum asal sistem dan konsep sistem jualan langsung adalah harus selama mana tidak terdapat perkara-perkara yang mengharamkannya. Justru itu, untuk menghukumkan sesuatu muamalat sebagai haram mestilah berdasarkan kepada dalil. Selama mana tidak terdapat dalil dan perkara yang menjadikannya haram, maka selama itu muamalat tersebut kekal harus. Okey. Bagi pendapat kedua yang melarang sistem jualan langsung pula, mereka mengatakan bahawa perniagaan tersebut mempunyai unsur riba, iaitu riba al-fadl dengan riba nasiah. Okey. Selain itu, mereka berpandangan bahawa terdapat unsur ghara yang diharamkan oleh syarak dan mereka terlibat dalam perniagaan ini memakan harta orang lain secara batil. Okey, manakala menurut garis panduan multi-level marketing yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia pada tahun 2013, perniagaan jualan langsung yang dijalankan secara MLM merupakan salah satu bentuk perniagaan yang telah menyumbang kepada pendapatan individu dan ekonomi negara. Perniagaan yang dijalankan dalam kategori ini menjadi satu landasan yang memberi ruang dan peluang kepada orang ramai untuk menambah pendapatan. Oleh itu, terdapat beberapa kriteria yang telah digariskan oleh JAKIM bagi syarikat yang menjalankan perniagaan secara MLM, iaitu yang pertama, syarikat tersebut mestilah berdaftar dan mempunyai lesen di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai lesen yang sah. Kriteria yang kedua pula adalah kontrak jualan langsung adalah secara bertulis, di mana ia mengandungi terma dan syarat yang jelas mengenai perjanjian antara peserta dan syarikat. Okey, seterusnya adalah matlamat menjadi peserta mestilah jelas dan selaras dengan ketetapan syarak. Seterusnya, keistimewaan peserta mestilah boleh dinikmati oleh semua peserta yang terlibat dalam syarikat jualan langsung tersebut. Seterusnya adalah ciri-ciri produk yang dikeluarkan mestilah mendapati garis panjang telah ditetapkan seperti halal, berkualiti dan selamat digunakan oleh pengguna. Dan harga produk yang dikeluarkan mestilah berpatutan dan munasabah dengan kualiti barang yang dijual. Dan kriteria terakhir adalah pemberian insentif seperti komisen, bonus dan faedah hendaklah diambil daripada keuntungan jualan produk dan sumbangan daripada syarikat. Sekian daripada saya. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nur Adila selaku pegawai istimewa 1
yang menjelaskan tentang berkenaan dengan garis-garis panduan yang ditetapkan oleh JAKIM berkenaan dengan penyagaan MLM ini ataupun kita boleh katakan penyagaan secara langsung kan. Okey. Seterusnya saya nak mintalah kepada Ustazah Ain Masarah selaku AJK Fatwa untuk membacakan fatwa-fatwa lepas yang telah diwartakan oleh mana-mana negeri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sayyidul Samaha Datuk Mufti Zafwan. Jadi saya akan menyatakan fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan berkenaan sistem jualan langsung MLM. Jadi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh institusi fatwa akan menjadi sumber rujukan bagi masyarakat Islam di Malaysia. Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia akan mengeluarkan setiap keputusan fatwa tersebut dan setiap negeri juga mempunyai institusi fatwa mereka sendiri yang berfungsi bagi mengeluarkan fatwa di peringkat negeri yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Fatwa Negeri. Jadi yang pertama ialah fatwa dari Majlis Fatwa Kebangsaan. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-72 yang bersidang pada 23 Januari 2006 telah membincangkan berkenaan hukum sistem jualan langsung MLM menurut Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa konsep, struktur dan undang-undang perniagaan multi-level marketing yang diluluskan kerajaan adalah harus dan tidak bercanggah dengan konsep perniagaan Islam. Yang kedua ialah fatwa dari Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sarawak. Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke-12 yang bersidang pada 14 November 2007 telah membincangkan mengenai hukum sistem jualan langsung MLM. Mesyuarat telah membuat keputusan sama seperti Majlis Fatwa Kebangsaan, iaitu konsep, struktur dan undang-undang perniagaan MLM yang diluluskan oleh kerajaan adalah harus dan tidak bercanggah dengan konsep perniagaan Islam. Yang ketiga ialah fatwa dari Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan yang bersidang pada 28 Julai 2016 telah bersetuju menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke-72 berkenaan hukum sistem jualan langsung MLM menurut Islam dengan sirah seperti yang berikut. Yang pertama, Muzakarah telah memutuskan bahawa konsep, struktur dan undang-undang perniagaan MLM yang diluluskan kerajaan adalah harus dan tidak bercanggah dengan konsep perniagaan Islam. Yang kedua, sekiranya unsur-unsur skim piramid yang mengandungi unsur-unsur penindasan dan penipuan dalam sistem jualan MLM, maka hukumnya adalah haram. Yang ketiga, mana-mana orang yang ingin terlibat dengan perniagaan MLM hendaklah merujuk kepada garis panduan jualan langsung menurut syariah yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi berdasarkan kepada keputusan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sarawak dan keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan, saya dapat simpulkan bahawa konsep, struktur dan undang-undang perniagaan MLM adalah harus dan tidak bercanggah dengan konsep perniagaan Islam. Namun, jika terdapat unsur-unsur skim piramid yang mengandungi unsur-unsur penindasan dan penipuan dalam sistem jualan tersebut, maka hukumnya adalah haram. Disebabkan itu, sesiapa yang ingin menyertai perniagaan MLM hendaklah merujuk kepada garis panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Okey, sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada AJK Fatwa iaitu Ustazah Ain Masarah atas bacaan fatwa lepas berkenaan dengan hukum perniagaan MLM Jadi seperti mana dibacakan tadi iaitu fatwa daripada kebangsaan Kebangsaan Negeri Sembilan dan juga Sarawak yang menghukumkan harus perniagaan secara MLM ni. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada ni lah. Saya nak minta kepada Ustazah Farhana. Saya nak minta kepada Ustazah Farhana. Okey, seperti mana yang kita ketahui berkenaan dengan penyagaan Antomin yang dikaitkan dengan sumbangan kepada agama-agama lain seperti gerakan kristianisasi dan juga itu juga tahu bahawa penyagaan Antomin ni secara langsung dan juga secara tidak langsung memang
kita akan bermuamalah, kita akan memang kita berniaga bersama dengan orang kafir sebenarnya. Jadi saya nak bertanyalah kepada Ustazah Farhana berkenaan dengan hukum jual beli bersama dengan orang kafir. Sama ada ia dibenarkan ataupun mungkin Ustazah boleh membahaskan dengan lebih lanjut. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Saudara Bersamaha Datuk Mufti Safwan atas persoalan yang diajukan. Muamalat atau jual beli dengan orang bukan Islam adalah dibolehkan selagi mana mereka tidak mendatangkan mudarat dan melibatkan pihak yang memusuhi umat Islam. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 juga ada menyebut yang bermaksud Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Selain itu, terdapat dalil-dalil yang membuktikan bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat baginda juga berjual beli dengan golongan bukan Islam. Antara dalil berkenaan itu daripada Sahih Bukhari, iaitu ketika kami bersama dengan Rasulullah SAW, datang seorang lelaki musyrik yang mempunyai rambut panjang dan tidak terurus sambil membawa seekor kambing. Baginda Rasulullah SAW kemudian bertanya kepadanya, apakah kambing ini untuk dijual atau hadiah? Lelaki itu menjawab, tidak, kambing ini hanya untuk dijual. Lalu Rasulullah SAW membeli kambing tersebut darinya. Begitu juga hadis lain, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi dengan menanggungkan pembayaran dan Rasulullah SAW menjamin pembelian tersebut dengan baju besi baginda digadaikan. Berdasarkan dalil-dalil yang saya bentangkan, Rasulullah SAW dan para sahabat juga berjual beli dengan golongan bukan Islam tanpa menetapkan sebarang syarat. Oleh itu, hukum jual beli dengan orang bukan Islam seperti penglibatan urus niaga syarikat atomi dengan non-Muslim adalah harus. Sekian. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Farhana atas perbahasan yang mungkin menceritakan sedikit tentang sirah Nabi berkenaan dengan di mana baginda menjual baju besi dan juga para sahabat juga turut serta tidak turut terlibat juga dengan perniagaan bersama dengan orang kafir ni. Seperti mana yang tadi dikatakan hukumnya adalah harus kita sebagai orang Islam bermuamalah bersama dengan orang kafir. Okey. Dan terusnya mungkin saya nak minta jugalah kepada pegawai istimewa saya iaitu Ustazah Nur Adila mungkin boleh menambah sedikitlah pandangan ulama yang terdahulu berkenaan dengan hukum jual beli bersama dengan orang kafir ni. Mungkin Ustazah boleh mengulas sedikit. Terima kasih Datuk Mufti. Okey, menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Marghinani dalam kitab Al-Hidayah Syarhul Bidayah, Al-Mubtadi' mengatakan bahawa jual beli diharuskan selama mana masih memenuhi syarat-syarat keharusannya, iaitu jelas barang dan harganya. Tidak ada paksaan dalam berkontrak dan juga jual beli berlaku antara al-aqid, iaitu mereka yang sudah berakal dan baligh. Okey, menurut kitab Fathul Bari, hukum mengadakan urusan jual beli dengan orang ke-Islam adalah harus selama mana bukan bertujuan untuk membantu dan mendukung kekufuran untuk mereka memerangi orang Islam. Dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ulama bersepakat bahawa orang Islam diharuskan untuk mengambil upah daripada orang kafir. Bagaimanapun pekerjaan yang dilakukan perlulah perbuatan yang dibenarkan oleh syarak seperti menjahit baju, membina rumah dan sebagainya. Okey, oleh demikian jelaslah bahawa perniagaan yang dijalankan atomi dilihat tidak mempunyai sikap yang mampu membawa kepada kekufuran serta merendahkan martabat agama Islam. Malah mereka dapat memajukan ekonomi umat Islam serta membawa manfaat kepada masyarakat. Atomi berprinsip untuk membantu orang ramai berniaga dan menjana pendapatan. Di samping itu, dana yang disalurkan oleh atomi kepada mereka yang memerlukan adalah atas dasar kemanusiaan. Selain itu, jualan secara atas salin merupakan cara mudah untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Sekian daripada saya. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih.
Ustazah Adila atas penjelasan yang diberikan tentang pendapat ulama terdahulu berkenaan jual beli dengan orang kafir. Seterusnya saya tanyakan kepada Hana, adakah wujud isu syubhah dalam perniagaan atom ini? Assalamualaikum. Berkaitan dengan syubhah ini, menurut Imam Al-Ghazali, syubhah merupakan suatu perkara yang tidak jelas atau sama-sama di mana menyebabkan adanya dua pegangan yang timbul akibat dua alamat yang berbeza. Berlakunya syubhah ini disebabkan timbulnya perasaan was-was serta tanda tanya terhadap pertembungan antara sebab-sebab yang saling bertentangan, dan hal ini menimbulkan keraguan. Mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak pasti atau yang meragukan akan halal dan haram amat digalakkan kepada umat Islam. Hal ini telah disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah dijelaskan dan perkara yang haram itu jelas. Sedangkan antara kedua-duanya terdapat perkara yang sama-sama, yakni syubhah yang tidak diketahui oleh orang ramai. Maka barang siapa yang memelihara dirinya daripada perkara yang sama-sama itu bermaksud dia telah menyelamatkan agama dan maruah dirinya. Dan tetapi barang siapa yang berada di dalam syubhat itu ditakuti dia akan jatuh ke dalam perkara yang haram, seperti seorang pengembala yang mengembala di tepi-tepi kawasan larangan. Ditakuti nanti gembalaan akan masuk juga meragut di dalam kawasan larangan itu. Ketahuilah bahawa bagi setiap pemilik itu ada kawasan larangan, dan ketahuilah kawasan larangan bagi Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkan. Imam As-Suyuti menjelaskan dalam syarahan hadis bahawa perkara mutasyabihat yakni sama-sama adalah perkara yang tidak jelas akan halal dan haramnya, dan ini bermaksud sesiapa yang meninggalkan perkara yang meragukan atau samar-samar maka ia telah memelihara agamanya dari fitnah. Menurut Imam Al-Qurtubi, melakukan perkara mutasyabihat adalah dilarang sama sekali kerana bersandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan An-Nasa'i, dan Tirmizi pula mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, iaitu da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, yang bermaksud tinggalkan perkara yang meragukanmu dan kerjakan perkara yang tidak meragukanmu. Oleh hal yang demikian, berdasarkan hadis yang telah saya nyatakan di atas, umat Islam dituntut supaya berhati-hati dalam menjauhkan diri daripada perkara syubhah agar bebas dari kerosakan dan kebinasaan bagi memelihara akidah serta maruah, dan hal ini dapat dikaitkan dengan isu yang dibincangkan, iaitu menyertai perniagaan anatomi. Sekian. Baik, terima kasih Ustazah Farhana atas penjelasan tentang isu syubhat tadi. Jadi seterusnya saya ingin bertanya kepada AJK fatwa kedua, iaitu Ustazah Farah. Adakah negeri-negeri lain pernah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan atomi ini? Silakan. Okey, terima kasih kepada Ustazah. Okey, baik. Ustazah Datuk Mufti dan juga ahli jawatan kuasa sekalian, di sini saya nak nyatakan bahawa melalui ruangan soal jawab yang disediakan di laman web rasmi Jabatan Mufti Negeri Selangor, kenyataan ini telah disampaikan daripada salah seorang ahli atomi yang bertanyakan mengenai pandangan hukum kepada Jabatan Mufti Selangor. Jadi pihak Mufti ini memberi pendapat berkenaan dengan perniagaan atomi dengan menggunakan kaedah fiqh yang berbunyi al-aslu fil al-asya' al-ibahah, yang bermaksud asal pada sesuatu perkara adalah harus. Jadi hukum melakukan sesuatu perniagaan yang halal dan juga tidak melanggar hukum syarak adalah harus. Tetapi apabila diketahui suatu perniagaan itu mempunyai hubung kait dengan penyaluran dana dalam usaha penyebaran agama Kristian ini, maka terdapat unsur syubhat dalam menyertai perniagaan tersebut. Jadi bersubhat ataupun bekerjasama dalam usaha penyebaran agama Kristian adalah dilarang. Berdasarkan dalil Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, di mana firman Allah SWT, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang bermaksud, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa yakni maksiat dan juga pencerobohan. Jadi justru itu bagi mengelakkan sebarang keraguan dan juga was-was adalah lebih baik
sekiranya mengelakkan diri daripada terlibat dalam perniagaan tersebut. Jadi tujuan pihak mufti ini mengeluarkan pandangan hukum adalah bagi menjawab persoalan yang diajukan oleh masyarakat. Walau bagaimanapun, pandangan yang diberikan ini ia tidak dikategorikan lagi sebagai fatwa tetapi hendaklah menjadi panduan kepada umat Islam. Itu saja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada AJK Fatwa iaitu Ustazah Farah Izzati berkenaan dengan fatwa lepas dengan perkara syubhah ni yang berlaku pada isu anatomi dan juga perniagaan MLM. Okey. Nampaknya kita dah sampai ke sesi penghujung dalam persidangan kita pada kali ini. Jadi saya nak mintalah pandangan daripada setiap semua ahli jawatankuasa yang hadir pada hari ini. Okey, saya nak mulakan dengan inilah, mungkin Ustazah Farhana boleh bagikan pandangan berkenaan dengan isu anatomi. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Mufti. Saya berpendapat bahawa anatomi ini harus lagi mana tidak ada fakta yang jelas dan kukuh yang mengatakan anatomi ini dibentuk untuk agama Kristian. Maka perlu kita faham di sini iaitu sekiranya kita bermuamalat dengan non-Muslim, maka hukumnya adalah harus. Namun sekiranya kita bermuamalat dengan non-Muslim yang jelas menyatakan misi mereka nak kembangkan agama selain Islam, maka itu dilarang dalam Islam. Bagi isu berkenaan anatomi menyalurkan bantuan atau dana ke mana-mana rumah ibadat yang bukan Islam adalah dikatakan tindakan peribadi dan bukan dasar syarikat itu sendiri. Itu saja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustazah Farhana. Saya nak teruskan mungkin Ustazah Ain Masarah, pandangan. Okey, jadi saya berpendapat bahawa melibatkan diri dalam anatomi ini adalah harus kerana selepas diperhatikan, sistem perniagaan MLM telah dihukumkan harus oleh Muzakarah Jawatankuasa Kebangsaan sendiri dan Jabatan Mufti Negeri Sarawak dan juga Negeri Sembilan. Lebih-lebih lagi melalui temu bual yang dilakukan bersama ahli anatomi sendiri, mereka juga menekaskan mereka tidak menyumbangkan dana kepada mana-mana agama dan mengutamakan pihak-pihak yang memerlukan. Maka tidak salah untuk seseorang itu melibatkan diri dalam perniagaan anatomi. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustazah Ain Masarah. Saya nak bertanya jugalah, nak minta pandangan jugalah daripada Ustaz Muhammad Luqman berkenaan dengan isu anatomi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cenderung berpendapat bahawa hukum anatomi juga adalah harus kerana mereka sendiri telah menjelaskan bahawa mereka tidak terlibat dengan mana-mana organisasi agama dan selagi mana tiada permusuhan jelas dengan agama Islam, maka kita wajar mengharuskan perniagaan ini, lebih lagi ia menjadi antara sumber pendapatan untuk rakyat di negara kita. Okey, baik. Terima kasih atas pandangan oleh Ustaz Luqman. Jadi kepada inilah Profesor Dr. Wan Muhammad Aiman, mungkin Prof ada buat kajian berkenaan dengan anatomi ni dan juga kaji selidik bersama dengan beberapa orang yang doktor telah pun menemu bual. Jadi saya nak tanya jugalah kepada doktor, mungkin boleh bagikan pandangan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pandangan saya, anatomi ni tidak dibolehkan jika terdapatnya unsur syubhah di dalamnya. Itu saja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Wan Muhammad Aiman. Seterusnya kepada Ustazah Farah Izzati, mungkin boleh berikan pandangan. Okey, saya berpandangan bahawa menyertai perniagaan anatomi ini adalah harus sekiranya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga tidak melanggar hukum-hukum syarak. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Ustazah Farah Izzati dan kepada panel kita yang terakhir iaitu Ustazah Nur Adila. Mungkin boleh berikan sedikit pandangan berkenaan dengan isu anatomi. Okey, saya juga berpendapat seperti ahli panel yang lain yang mengharuskan anatomi
kerana tiada bukti jelas yang mereka menyumbang kepada mana-mana agama selain Islam. Sekian. Okey, terima kasih kepada Ustazah Nur Adilah atas pandangan yang diberikan. Okey, baik. Nampaknya kita telah pun sampai untuk yang ialah boleh dikatakan sebagai pengakhiran lah untuk persidangan kita pada hari ini. Setelah nampaknya saya setelah pun menelitilah setiap daripada ahli panel berkenaan dengan perbahasan, berkenaan dengan dalil, berkenaan dengan pandangan-pandangan ulama berkenaan dengan pembuktian anatomi, isu anatomi itu sendiri. Okey. Jadi sebelum saya ingin membuat perutusan, jadi saya mohon kepada setiausaha saya iaitu Ustaz Muhammad Lokman untuk mencatat apa yang akan saya katakan selepas ini. Baik Datuk Mufti, saya akan catat di dalam laporan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, setelah dilihat dan dibahaskan dengan penuh penelitian, maka Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Merah yang bersidang pada 27 Jamadil Akhir 1442 Hijrah bersamaan dengan 10 Februari tahun 2021 telah membuat keputusan bahawasanya hukum melibatkan diri dalam perniagaan anatomi adalah harus selagi mana perniagaan tersebut tidak dapat dibuktikan secara jelas tentang dakwaan-dakwaan yang dilemparkan di laman sosial yang mengatakan perniagaan ini telah membantu gerakan kristianisasi dan juga telah membantu gerakan dakwah-dakwah oleh agama lain dan sebagainya. Sebab apa yang kita berbincang tadi pada persidangan kali ini tidak ada bukti masih tidak ada bukti jelas yang menunjukkan mereka ini menyumbang kepada mana-mana gerakan agama. Cuma apa yang kita ketahui bahawa anatomi ini adalah satu perniagaan yang hampir serupa dengan MLM seperti mana yang difatwakan oleh Fatwa Kebangsaan dan juga Fatwa Negeri yang mengatakan bahawa hukum perniagaan MLM adalah harus. Begitu juga dengan anatomi mempunyai hampir mempunyai konsep yang sama berkenaan dengan perniagaan MLM ni. Dan juga kepada kita juga mengambil kaedah fiqh yang berbunyi iaitu al-aslu fil asya'il ibahah iaitu asal sesuatu perkara itu adalah harus hatta yadullu dalil ala tahrim sehinggalah ada dalil yang mengharamkan tentang perkara tersebut. Jadi seperti mana yang kita ketahui pada perniagaan anatomi ni yang mempunyai konsep yang hampir serupa dengan MLM yang mempunyai network ataupun jaringan di antara orang atas dan juga orang bawah kan. Konsep itu adalah masih dibenarkan di dalam Islam selagi mana tidak ada pembuktian berkenaan dengan penindasan tidak ada unsur-unsur penindasan sesama ahli-ahli yang menyertainya. Jadi ia masih boleh dihukumkan harus berkenaan dengan perniagaan anatomi ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sidangkan apa yang kita laksanakan muzakarah pada hari ini apa yang kita memutuskan hukum pada hari ini berkenaan dengan isu anatomi ini mudah-mudahan diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa muzakarah fatwa yang bersidang pada kali ini yang hadir sama-sama untuk menyelesaikan masalah umat yang berlaku pada hari ini. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih banyak. Mudah-mudahan
Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.